Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini saya nak share dengan sahabat semua kenapa pokok-pokok di kebun saya daun membesar, cepat besar. Ada yang tanya saya pakai baja apa, ada yang tanya saya pakai apa pokok-pokok boleh besar. Okey, ni yang saya nak share dengan sahabat semua. Tak adalah macam-macam sangat pun, kira macam perawatan saya tu tak adalah macam nak sangat kita teruk-teruk jaga dia ke apa ke. Cuma yang paling penting, kita kena jaga media tanah dia. Lagi kalau musim hujan. Musim hujan ni kita kena betul-betul jaga. Sebab musim hujan ni lembab pada tanah tu dia terlampau lembab. Kalau macam saya, tanaman saya memang semua di bahagian luar. Nampak atas memang tak ada bumbung. Cuma pakai net hitam sahaja. Pakai net hitam tu disebabkan tak boleh kena cahaya matahari yang agak panas terik. Bila kita pakai net akan lindungi tanaman kita ataupun lindungi pokok kita dari cahaya matahari yang terlampau lebih. Untuk pembesaran, untuk cahaya matahari pun penting juga. Sebab cahaya matahari pagi ni bagus untuk tanaman. Kita kena tengok dekat mana cahaya matahari pagi yang sesuai untuk tanaman kita. Sebab untuk tanaman ni, cahaya matahari memang penting untuk tanaman kita. Tapi cahaya matahari pagi saja. Kalau cahaya matahari tengah hari tu dah tak elok untuk tanaman kita. Dia boleh membakar daun kita menjadi melecur. Sebab tanaman kita ni dia tak boleh terlampau kena cahaya matahari. Saya memang pakai net tu sebab saya sayang dengan tanaman-tanaman saya. Saya tak nak tanaman-tanaman saya melecur ataupun terbakar daunnya. Tu yang saya pakai net. Net tu pun saya buat sendiri. Saya bina sendiri. Memang tak ada bumbung. Memang saya tak nak letak di bawah bumbung. Sebab kalau letak di bawah bumbung, kita kena kerap siram. Lagipun tanaman saya terlampau banyak kan. Tapi kalau musim panas pun saya kena kerap siram juga. Tapi kalau musim hujan, saya dah tak risau. Sebab air hujan ni elok untuk tanaman. Sesekali sahabat, kalau macam contoh tanaman-tanaman sahabat semua di bawah bumbung, sahabat kalau ada air hujan tu sahabat tadah ke, siram dengan air hujan. Ataupun macam saya ni, letak di bahagian luar yang boleh kena air hujan. Air hujan ni pun banyak khasiatnya untuk tanaman kita. Memang pokok akan jadi sihat semula jadi. Okey, untuk cahaya matahari pun memang penting untuk tanaman. Okey, kalau contoh macam baja, dulu saya ada pakai tapi dah 2 tahun lepas lah saya ada pakai baja dari Taman Zetiros. Tapi sekarang saya dah tak pakai. Tapi baja Taman Zetiros tu pun bagus juga. Bukan tak bagus, bagus juga. Cuma saya tak mampu nak beli sebab mahal kan. Sebab dia satu paket kecil tu 35 ke 32 macam tu. Tapi saya punya tanaman tengok kat belakang, banyak sangat yang saya nak pakai baja. Jadi saya tak mampu nak beli baja yang mahal-mahal. Jadi saya selama 2 tahun tu saya tak pakai baju apa-apa pun. Saya cuma pakai Hormos. Hormos yang saya jual. Hormos ni pun lagi lama dalam tanaman kita, dia lagi jadi macam baja lah. Jadi macam baja. Kalau kita pakai media Hormos ni yang saya jual ni, ini sepaket RM5 je. Dalam ni tak ada media tanah. Nanti kena campur dengan media tanah sendiri. Sebab kalau ada media tanah dia agak berat. Jadi sahabat dapat sikit je. Kalau macam ni sahabat kena bancur sendiri, jadi dapat banyak. Jadi dapat banyak, sahabat pun untung juga. Okey. Untuk satu paket macam ni berharga RM5. Satu pack berat dia 400 gram. Nampak besar ni. 400 gram untuk
satu pack macam ni. Okey, kalau sahabat nak beli, setiap video saya, di awal video saya tu ada nombor telefon saya. Sahabat boleh WhatsApp saya. Jangan telefon, WhatsApp saja, sebab saya nak jawab WhatsApp. Dia banyak lah. Kalau telefon kadang memang saya tak jawab. Untuk peniaga memang saya akan balas pada WhatsApp saja. Okey, kita teruskan lagi cerita kita. Okey, macam mana pokok saya boleh besar ataupun cepat besar? Cepat besar tu sebab saya pakai media hormos yang saya jual tu. Okey, ni nampak ni dah besar. Okey. Yang paling penting, sahabat semua kena tukar pasu. Jangan sahabat pakai pasu ni saja. Ni kecil kan? Ni yang sedang, yang warna oranye tu yang sedang. Nampak dia dah merimbun. Kalau dah nampak, kalau sahabat nak tahu macam mana bila kita nak kena tukar pasu tu, time bila? Time dia dah merimbun macam ni. Ni kebetulan saya nak tukar pasu sebab ramai yang tanya tukar pasu tu time bila. Okey. Ini yang saya pakai pasu biasa oranye tu yang sedang kot. Yang sedang. Ni nampak dia dah merimbun. Kalau dia dah nampak merimbun, dah besar, dah lebih dari pasu, sahabat terus tukar pasu ikut saiz yang besar sikit. Jangan besar sangat ya, besar sikit. Macam contoh ni nampak. Yang ini. Okey, sahabat boleh tengok yang ini kecil, yang ini besar. Jangan tukar terus besar, tak boleh, bahaya. Ikut peringkat, by peringkat. Kalau ni sedang, tukar yang besar sikit dari dia, nampak? Okey, besar sikit dari dia. Lepas tu, bila dah besar macam ni, sahabat pilih lagi yang agak besar sedikit dari dia, macam tu. Jangan terus, macam contoh, sahabat tengok macam dah besar. Ni kalau pakai pasu lebih besar, lebih cantik ni. Tak boleh. Sebab bila kita tukar dia pasu yang besar ataupun terlampau besar, dia punya media tanah terlampau banyak. Bila media tanah terlampau banyak dari pokok tersebut, dia akan boleh menyebabkan busuk akar. Sebab kat luar sana kebanyakannya pakai media tanah yang 100% tanah. Dia tak ada campuran. Kalau 100% tanah memang susah. Dulu saya pakai 100% tanah. Sebelum saya kenal hormon, sebelum saya tahu kena ada campuran untuk tanah, yang makan masa berapa tahun dengan tanaman yang saya tengok. Tanaman saya sikit-sikit demi sedikit saya beli. Dulu memang tak menjadi, sampai saya tension, putus asa. Satu je, kalau untuk tanaman ni sahabat semua, jangan putus asa, jangan cepat down, jangan cepat putus asa lah. Yang paling senang sangat. Sebab bila sahabat semua putus asa, sahabat down, jadi tak naklah lagi bela pokok. Jangan. Itu sebenarnya memberi kita semangat, cabaran. Dulu saya pun macam tu juga. Saya bela pokok pun mati. Tak, ni kita kena tengok apa yang perlu untuk tanaman. Kena banyak belajar apa yang perlu untuk tanaman. Kalau tanaman kita tu masalah, kenapa ya asyik tak menjadi, pokok tak besar, kadang membaja pun ada juga dia punya taktik. Baja kena tepi pasu, jangan dekat dengan pokok. Selepas kita dah membaja, terus siram air yang banyak. Sebab ada juga yang tanya saya, kalau taruh sabuk kelapa di atas tu untuk tutup, lepas tu bila kita tutup, dia tak akan keluar baja, dia tak akan keluar tanah. Memang, tapi lama kelamaan, sebab ramai customer saya yang macam tu, suka tutup pakai sabuk kelapa. Bila tutup pakai sabuk kelapa, dia tertutup dan berkuap. Bila bertutup dan berkeluap, dia akan menyebabkan ada hama, ulat pada tanah, semut pada tanah. Lepas tu dia ada cendawan. Memang tak elok untuk tanaman. Memang kalau kita tutup tu, kita mengelakkan dari tanah tersebut terkeluar. Tapi kalau pakai media tanah yang betul, bagus, dia tak akan terkeluar. Banyakkan tanaman saya memang tak. Bila kita siram tu, kita kena tahu agak
penyiraman yang betul. Jangan terlampau kuat sangat kepada media tanah. Kita kena pakai yang jenis yang bunga tu. Bila pakai yang bunga tu, kita tak adalah terkena sangat dekat tanah tu jadi kuat. Sebab memang makan masa yang lama untuk ada jangkitan tu. Senanglah kena jangkitan dan hama, pokok pun tak akan sihat. Tapi itu cara saya lah. Ada cara, bermacam-macam cara. Ikutlah cara sahabat semua. Kalau macam contoh, sahabat punya pokok sihat, tak ada masalah, tak apa, teruskan je. Tak payah ikut macam cara saya. Saya untuk berkongsi cara saya. Lepas tu saya berkongsi ilmu yang saya pernah lalui sebelum ni. Sebab saya ikut pada apa yang terjadi sebelum saya jadi seperti yang sekarang ni. Okey, pengalaman saya lah. Okey, lain orang lain cara. Tapi saya tak adalah macam nak ni saya akan ambil juga. Okey, saya akan terima kasih juga dengan cara-cara sahabat semua. Macam tu. Sebab lain orang lain pendapat. Memang betul ada yang elok, ada yang buruknya. Kita ambil yang elok, yang buruknya kita tak perlu ambil. Okey, saya ni cuma share-share pengalaman saya sahaja untuk share dengan sahabat semua. Okey, ni tadi pokok dah merimbun, pokok dah besar, nampak. Besar sangat. Saya ada yang lagi besar dekat sana. Ni tengok, ni besar. Daun pun memang besar, nampak. Saya belum tukar pasu lagi. Kalau dah tukar pasu, memang dia lagi merimbun, lagi besar. Sebab yang kat sana memang lebih besar dari tangan saya. Memang cantik-cantik. Yang ini keladi lintah. Kalau ada yang berminat, saya ada jual juga keladi lintah. Ada yang merimbun macam ni, ada yang sedang. Harga tu ikut kepada besar pokok lah. Ada yang pokok kecil, anakan, ada yang sedang, ada yang besar. Dia tak sama harga, ikut saiz juga. Okey, merimbun macam ni. Ni yang ni boleh dah. Sebab dia dah merimbun, dia dah lebih dari pasu. Tengok, pasu kecil, pokoknya besar. Kita dah boleh tukar pasu yang lebih besar. Kalau nak tukar, kalau macam sahabat semua pakai hormos yang saya ada ni, tak perlu buang tanah yang lama. Kalau untuk top up pun, kalau contoh sebelum ni sahabat pernah beli hormos saya, dah pakai media hormos saya. Okey, sahabat cek kalau tanaman sahabat tu, dia punya tanah tu dia dah jadi macam lembap, dah jadi macam tanah. Sahabat boleh top up dengan hormos 1 pack, tak perlu campur tanah. Okey, sahabat boleh tuang. Ini untuk yang dah pernah pakai hormos saya ya. Untuk tanaman sahabat yang dah pernah pakai hormos saya, tak perlu buang tanah yang lama. Memang berguna kalau dah pakai hormos. Dia tak senang nak ada semut. Tanaman saya semua tak ada semut, tak ada masalah. Hama, tak ada masalah. Kita tukar sahaja, kita masukkan hormos sahaja di dalam pasu yang sedia ada yang sahabat nak top up tanah tu. Tak perlu campur tanah, tuang aja 1 pack ikut pada ikut pada pasu yang sahabat pakailah. Sebab pasu ni tak sama, kadang ada saiz besar, saiz kecil. Kadang ramai juga yang tanya saya, 1 pack ni boleh dapat berapa pasu? 1 pack ni besar macam ni, belum campur tanah. Campur tanah biasa, kalau campur tanah 2 pack. 2 pack hormos campur dengan tanah separuh pack tanah, boleh dapat 2 pasu besar macam ni. Ni besar ya, pasu ni besar. Nampak? Besar. Pasu ni besar. Kira macam sedang-sedang macam tu lah. Saya pakai memang lubang yang banyak. Memang bagus untuk tanaman kalau kita pakai lubang yang banyak. Untuk pasu pun kita kena pilih pasu yang betul juga. Lubang banyak lagi bagus. Tanah memang tak terkeluar. Mana yang pernah datang tempat saya boleh tengok lah tanaman-tanaman saya besar mana. Sebab ramai yang dah datang rumah saya tengok, memang tanaman-tanaman saya semua besar-besar. Sebab saya kongsi benda yang saya pakai, saya kongsi benda yang saya pernah guna, pengalaman saya, cara saya. Okey. Untuk hormos tak perlu campur tanah untuk yang dah pakai media hormos saya. Okey.
campur je satu paket, gaul-gaul dengan tanah yang dalam-dalam semua, angkat keluar, masukkan hormos ke dalam tanah tu. Tak perlu buang tanah lama, sebab lagi lama lagi bagus, sebab dia dah jadi macam baja. Lagi lama lagi bagus. Tak perlu buang tanah yang lama. Untuk yang pakai hormos lah. Kalau yang tak pakai hormos, kena buang tanah yang sahabat pakai tu, kena buang, kena tukar tanah yang baru. Barulah bancur dengan hormos yang saya jual tu. Okey. Kalau dah pakai hormos saya ni, dia senang je. Kita tak susah pun kita nak tukar pasu. Just kita tarik, dah nampak. Ini memang saya tak pernah tarik ya. Nampak. Ni yang pakai hormos saya. Dia dah lama, dia dah jadi akar tu penuh, nampak. Akar tu penuh, nampak cantik kejadiannya. Bila pakai hormos yang saya jual ni, kejadiannya cantik, nampak. Senang nak tarik, senang nak tukar pasu, tak ada masalah nak tukar pasu, tak ada masalah kita nak ketuk-ketuk pasu ke, kita nak ketuk-ketuk pasu tu sampai pecah ke. Dia senang je keluar, tarik je dah keluar, nampak. Nampak sahabat semua, dia punya akar tu cantik je kalau pakai media hormos yang saya jual ni. Memang dia merawat dari dalam akar. Untuk tanaman ni, kalau kita pakai produk yang merawat dari akar, memang bagus. Okay, kalau kita pakai baja yang bagus pun, tapi media tanah tak bagus, tak boleh juga. Nanti tanaman sahabat akan membusuk akar dari dalam. Tak baik untuk tanaman. Kalau pakai tanah sepenuhnya, memang tak elok lah. Pakai tanah sepenuhnya, 100% tanah, memang tak akan sihat untuk tanaman. Okey, pakailah hormos untuk ada campuran dalam tanah, pokok akan sihat macam ni. Nampak akar pun cantik, akar pun sihat, dah terbukti. Okey, ini produk yang saya jual hormos. Kalau ada yang berminat, boleh WhatsApp saya. Okey, dah tarik tu, dah boleh lah kita tukar pasu yang agak besar sikit, nampak. Okey, pasu yang agak besar sikit. Okey, itu je perkongsian saya untuk kali ni. Nak tanaman sihat, nak tanaman cepat besar, kena kerap tukar pasu untuk dia pembesaran tu lebih cantik. Akar tu lebih luas, akar tu lebih besar. Tapi ikut step by step. Jangan terus tukar je, suka-suka hati tukar pot besar, tak boleh. Tapi kita tak boleh pakai pot yang itu je. Tapi kalau dia dah besar sangat, kita tak tukar pasu, tak apa. Dia jadi tempat tu. Tapi saya kalau dah besar sangat, saya akan tanam di tanah. Tapi kalau macam sahabat tak nak pokok besar-besar, ada juga yang customer saya, dia cakap dia tak suka pokok besar-besar sangat. Kalau tak nak pokok besar, tak perlu tukar pasu, biar je dekat pasu tu. Nanti dia tak akan besar macam gajah, tak ada. Sebab ada yang duduk rumah apartmen kan, rumah perumahan, tak ada tempat ruang yang besar. Kalau tak nak pokok jadi besar-besar, tak perlu tukar pasu. Tu sahaja tipnya. Okey, itu saja perkongsian saya untuk kali ni. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.